kita ni satu makhluk dan satu kejadian yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok manusia, apabila dia mati dalam satu kapal, kalau tak ada seorang yang duk semaya mayat, misalnya orang ni mati, si Zaid ni, si Muhammad ni, ataupun si Abdullah dia mati, maka tak ada seorang buta, tak ada seorang yang semaya di atas jenazah dia, maka setiap kampung saat ni tu berdosa habis. Ini kita nak tengok kata perbezaan manusia dengan binatang-binatang kebiasaan seperti lembu, ayam, itik. Ini tepat perbezaan. Manusia apabila mati, Allah Ta'ala wi kemuliaan, kena semaya jenazah, kena mandi, kena kafan, kena semaya, lepas tu kena tani. Kalau le kampung saat itu, kalau orang tak semaya jenazah, tak tani, tak mandi, maka berdosa habis di kampung. Ini amal nak royak kata pada ayat walaqad karramna bani Adam. Kemudian di dalam kampung kita, kita nak tengok pemimpin-pemimpin yang dah. Kita tengok pemimpin-pemimpin yang nak pimpin kita ni, yang nak pimpin kita kepada arah kemajuan. Pemimpin yang nak pimpin kita kepada arah yang tatawur, yang taqaddum, yang maju ke depan. Pemimpin macam mana? Cuba kita tengok Umar Ibn Khattab, ataupun kita tengok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian mari datang satu ayat katanya, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, sadaqallahul azim. Ibu bapa, amo nak kupas ayat ni sikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim dengan ayat kata ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia beriman, kita orang beriman ke Allah, beriman ke malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman pada qada dan qada Allah. Kemudian ulama mufassirun tafsir, ya ayyuhallazina amanu ay imanan kamilan, sebagai iman yang sempurna. Orang yang iman sempurna ini ati'ullah, hendak mentaatlah oleh kamu dan patuh oleh kamu dan ikutlah oleh kamu akan Allah. Kamu kena turut titah Allah. Gapo titah Allah? Yakni daripada hukum-hukum syarak ya Allah Ta'ala bagi ke kita, seperti kita kata as-salah, seperti kata semaya, seperti puasa, seperti kita sedekah, seperti kita keluar zakat. Ini hukum-hukum Allah Ta'ala, maka kita kena patuhlah dan kita kena taatlah. Pertama sekali orang yang kita kena taat ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang kedua yang kita kena taat wa ati'ur rasul, kita kena taat kepada Rasul. Siapa dia Rasul? Yakni orang yang Allah Ta'ala hatta mari ke dunia untuk menyampaikan beritaan-beritaan daripada langit, beritaan daripada Allah, sebagai menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dua. Ni mula-mula kita kena taat ke Allah. Semaya jangan tinggal, puasa jangan tinggal, buat baik jangan tinggal, zikir jangan tinggal. Ni taat ke Allah dan taat ke Rasul, yakni kita turut dengan cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sunnah Nabi ibu bapa yang dihormati, hadirin hadirat? Mana sunnah Nabi? Banyak sunnah Nabi yang kita tinggal. Sunnah Nabi setengah daripadanya semaya awal-awal waktu. Sunnah Nabi setengah daripada sudah semaya kena wirid, sudah semaya kena berdoa kepada Allah. Ini setengah daripada jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan setengah daripada sunnah Nabi apa dia? Yakni apabila kita bertemu sama-sama Islam, Assalamualaikum, maka dia mau jamak Waalaikumsalam. Kita dak weh ke mana weh? Kita dak guna sunnah apa? Dah. Kadang-kadang kita tangan jah ke, halo. Dah. Tunggu kegak. Kita dak guna sunnah apa? Apabila jumpa di antara kita sama saudara Islam, kita nak halo. Dah. Are you I from? Kita ada. Tak ada tak Assalamualaikum Waalaikumsalam. Tak ada. Kalau kita tak ikut dengan cara Nabi, bermakna kata kita tak ikutkan Nabi dan kita tak taat Nabi. Yang tiga, Allah Subhanahu wa taala ta wa ulil amri minkum. Cuba perhati sini. Pergi buka oleh Quran. Tuhan katanya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Di wa uli ni Tuhan tak ada uli lapar ati'u dah. Cuba berhati ibu apa? Cuba kita renung di dalam Quran. Quran kata ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Dia tak ada kata wa ati'u ulil amri. Dia tak ada uli lapar ati'u. Faham molek sini. Kenapa Allah Taala bercakap ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ringa lapa ati'u. Jadi wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Makna ganong sini. Jadi kalau kita taat ke Rasul, ialah kita taat ke Allah dah. Orang yang taat ke Allah ialah taat ke Rasul. Siapa dia ikut cara Allah, ini cara Rasul. Kalau dia ikut cara Rasul, ini cara Allah. Tapi cara ulil amri, pemimpin daripada kamu, orang mempunyai titahan daripada, ini belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Kalau pemimpin kita tak betul, boleh kita tuar tak? Itu tak sama, sebab tu dalam Quran tak datang wa ati'u ulil amri minkum. Karena apa? Karena kalau pemimpin kita tu sudah pesong, sudah bela, sudah tak betul dengan jalan Allah, dengan jalan Rasul, maka kita tak boleh nak ikut dan kita tak boleh nak turut pemimpin itu. Sebab tu ayat tak ada kata wa ati'u ulil amri minkum. Dah. Sebab Nabi kata dalam satu hadis, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh kita nak taat ke satu makhluk pada untuk deraka ke Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pemimpin kita buat tak kena, buat silap, buat salah, tak boleh kita nak taat dia, siapa kita deraka kepada Allah. Ini ayat kata wa ulil amri, tak datang wa ati'u ulil amri minkum. Ibu bapa jadi hormati dah, buka dada sikit, buka hati sikit, buka mata, buka telinga. Jadi hamba mari jadah ni. Dah mau kecek lebih kurang sejel lebih kurang tu ya, sejel 2 jel tinggi. Lepas tu hamba mari malam ni kita minta mudah-mudahan Allah Taala hidayah kepada orang kampung Berauk ni. Minta Allah Taala buka pintu rahmat Allah, pintu langit Allah, pintu keberkatan. Dengan mudah-mudahan orang sini sokong, orang sini bersatu, orang sini setokah hati, insya-Allah dengan amalan-amalan macam ni Allah Taala turun rahmat sini. Karena daripada 2-3 amalan ya Tuhan tak turun bala. Dengan molek ibu apa? Amalan-amalan yang Allah Taala tak turun di bala di satu kampung, kilah kita taruh. Satunya ada manusia bangun waktu malam, duk teriak dengan Allah, dia mulai menangis dengan Allah, teriak dengan Allah, wan nasu niyamun, padahal manusia tidur belaka, dia menangis, ya Allah, kami salah denganmu ya Allah, kami berdosa denganmu ya Allah, kami lemah ya Allah, kami banyak silap denganmu ya Allah. Manusia bangun waktu malam duk teriak dengan Allah. Kalau dalam kampung mana ada manusia gulung macam ni, insya-Allah di dalam kampung itu Allah Ta'ala tak turun bala. Ibu bapa, hadirin hadirat, kalau di kampung mana, di kawasan mana ada manusia macam ni, duk teriak ke Allah, duk menangis ke Allah, duk royak ke Allah, hajat dia, cerita dia, kemiskin dia, dosa dia dengan Allah, insya-Allah kampung itu Allah Ta'ala tak turun bala. Satu amalan. Amalan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tak turun bala di kawasan itu, ialah apabila manusia saat itu hubung silaturrahim.
hubung silaturahim, hubung satu sama lain supaya kita buat makan hari ni. Kita hubung satu sama lain. Diroyak waris kita duduk di Johor, waris kita duduk di Petak, waris kita duduk di Sepaya, waris kita duduk royak mari untuk apa? Pakat gi mari. Dan apa? Yakni untuk sedekah, untuk bantu, yakni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yakni tolong menolong di atas kebajikan dan kebaikan, dan Tuhan kata jangan tolong menolong di atas kejahatan dan berdosa. Ni kita tolong dulu hubung silaturahim, hubung satu sama lain. Ini salah satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala tarik bala turun rahmat. Ini ibu bapa, amalan hak kita dah buat hari ni insya-Allah niat we bye-bye. Niat we molek orang kerja dah, patut orang sedekah dah, ikhlas. Ikhlas. Suci hati, bersih hati, comel hati, sedekah sekut dua kok lillahi ta'ala, untuk nak mensudahkan tarikat, untuk nak mencomel tarikat, untuk nak imarahkan tempat-tempat agama. InsyaAllah dengan sedekah kita ini Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang besar. Nah, dah. Kemudian kata setengahnya daripada dah hadis daripada siapa dia? Daripada Umar Ibn Ka'ab. Dia katakan, dia kata ruwiya anna Umar ibn Ka'b an ruwiya anna Umar ibn Ka'b wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dakhala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man a'lamun nas qala al-aqilu qala man a'budun nas qala al-aqil qala man afdalun nas qala al-aqilu likulli syai' alatun wa alatul mu'mini al-aqlu wa likulli qaumin ra'in wa ra'il mu'mini al-aqlu wa likulli qaumin alai ghayatun wa ghayatul ibadi al-aqlu. Hayatu apa? Hayatul qulub. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Umar dan pula Umar Ibn Ka'ab, dan Umar Ibn Ka'ab dan Abu Hurairah yang berkata kedua-duanya masuk di atas Nabi. Dan khala masuk dua-dua orang ni, Umar Ibn Ka'ab dan pula Abu Hurairah masuk di atas Nabi. Umar Ibn Ka'ab dan Abu Hurairah kita tahu sahabat Nabi pera kucing. Berahi pera kucing, suka pera kucing, moh kemah dengan kucing saja. Kucing puluh-puluh ekor. Siapa Nabi letak dia Abu Hurairah ialah bapa kucing. Kemudian Abu Hurairah ni orang yang suka pada kucing. Lepas tu dia duduk dengan Nabi semua, duduk rapik dengan Nabi, duduk dengan Nabi semua, kecek dengan Nabi. Pas dia ni satu sahabat yang aksaru riwayatan, dia ni sebanyak-banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar Ibn Ka'ab dengan Abu Bakar ni dakhala, masuklah kedua-dua di atas Nabi. Faqala, maka berkata kedua-dua Umar dan pula Ka'ab ni, Umar Ibn Ka'ab dan Abu Hurairah ni, ya Rasulullah. Dua-dua orang ni masuk pergi ke Rasulullah. Dia tanya, man a'lamun nas? Siapa Rasulullah? A'lamun nas, semengetahui manusia. Siapa dia orang yang alim daripada manusia? Siapa dia orang yang pandai daripada manusia? Qal, bersabda ya Nabi tak al-aqil, orang yang ada akal. Dah. Jadi Umar Ibn Ka'b dan Abu Hurairah yang masuk tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, siapa dia yang paling bijak? Siapa dia yang paling alim? Siapa dia yang paling mengetahui ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab kata, al-aqil, yakni seorang yang berakal. Sebab tu ibu bapa, akal kita kena jaga molek ni. Akal kita, fikiran kita, tapi kita pelik-pelik leninya, akal molek-molek nak jadi pasang dah, nak jadi hilang. Akal dah molek cekak tu bui patut akal orang kita ya tak sama. Ada hak getah molek, ada hak getah tak molek, ada hak besi benuk, ada besi tak benuk. Kadang-kadang orang besi benuk kalau ngaji ngapa doa nak boleh ingat Allah betul malek. Tapi hak besi otak tajam, otak makan ni tengok kali gulah ingat dah.
Kemudian Umar masuk ke Nabi dan Abu Hurairah tanya Nabi, ya tak siapa dia yang paling alimnya, siapa dia yang paling mengetahui? Nabi jawab atau orang yang akil. Sebab tu mau dok pesan semua ibu bapa hadirin hadirat, adik-adik kita ni kena jaga benar akal ni. Akal ni depan kita ni kita royak semua dah ada orang 4 segi ni. Ya ada depan kita ni 4 dahak. Ni. Depan kita ni ada 4 dahak orang. Orang yang pergi ke telinga, orang pergi ke mata, orang mari ke belakang. Maka kita kena jaga orang mata, orang otak kita ni. Kemudian otak kita ni, orang yang berakal, Nabi kata orang ni sealim-alim. Sebab tu orang yang alim, orang yang berakal. Orang yang berakal ya suluh nampak akhirat, ya nampak Allah, ya nampak pada mahsyar, ya nampak azab le kubur, ya nampak tati sirat, nak titi sirat. Tapi orang tak berakal, walaupun dia tu alim tapi tak berakal. Ada juga orang kita pandai kecek, pandai bertutur, pandai berkata, tapi hak akhirat dia tak reti. Orang ni tak berakal, Nabi kata. Orang yang berakal, dia reti hak dunia. Dunia dia bijak, dia kecek boleh belaka, pandai belaka, khija tu khija ni. Hak akhirat dia pandai, hak semaya, habai, hak ngaji dia pandai, hak Quran punya pandai. Ini orang berakal. Lepas tu orang berakal bukan sekadar dunia, dia nampak. Dalam kubur, dia pun nampak. Azab le kubur, ya nampak. Apa kejadian kubur, ya nampak. Apa kejadian selepas kubur, selepas mati, ya nampak. Ini Nabi kata orang yang berakal, inilah orang yang semengetahui daripada manusia. Banyak kan kita lah ni, kadang-kadang alim bak dunia ya, tapi bak akhirat jahil. Kadang-kadang reti hak akhirat, dunia tak reti. Hak Nabi naknya dunia pun alim, akhirat pun alim. Sebab itulah Nabi kata dalam satu hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa nak ke dunia, maka dia kena ngaji, dia kena belajar, dia kena tutup ilmu Allah. Dan kalau dia nak ke akhirat, dia kena ngaji juga. Orang ni nak seni dunia, dia nak pandai dalam hidup pada dunia, dia nak pergi kena dalam hidup pada dunia, makna dia kena ngaji. Sama ada ngaji hak dunia, sama ada ngaji hak akhirat. Lepas tu kalau orang ni nak ke akhirat, dia kena ngaji juga. Kalau dia tak ngaji, nak semaya lah mana? Kalau dia tak ngaji, dia nak puasa lah mana? Kalau dia tak ngaji, nak sedekah lah mana? Dekah hak pesen molek lagu mana? Dekah hak pesen ada fadilat. Makna kata dia kena ngaji. Kemudian waman aradahuma, dan siapa-siapa yang kandak kedua dunia akhirat, fa alaihi bil ilmi, lazim ke atas dia kena menututi ilmu. Faham ginilah ibu bapa, kalau tak ngaji tak maju dah kita dah. Kalau kita tak ngaji tak maju. Cuba mau nak misalnya ibu bapa deh, hadirin hadirat, cuba tengok Jepun maju dah, maju. Korea maju tak maju. Negeri hak dekat-dekat kita mana hak maju? Singapura, Brunei. Lepas tu kalau negeri kau masalah Eropah, Jerman mana nu maju tengok. Lepas tu fok-fok kita ni kalau kita nak wi maju, kalau kita nak wi ke depan, kita kena ngaji. Sama ada ngaji ilmu dunia, sama ada kita ngaji ilmu akhirat. Ilmu dunia, hak hijau buat, ham motang, hawak kebun, ham nego, kita ngaji. Ngaji wi pandai sungguh. Ngaji bukan kata kadang ngaji, boleh guna di dalam ilmu yang kita ngaji. Dan akhirat kita ngaji. Kama dia nak royak katanya kalau orang ngaji ni, dia maju ke depan. Dah, kita tengok supaya Jepun. Sebab apa dia maju? Orang dia duduk dengan buku semua. Orang Jepun baca buku dalam masa setahun berapa utai berapa. Yang dihormati hadirin hadirat, orang Jepun baca buku apa utai. Katanya daripada orang duk kaji, orang Jepun baca buku setahun tak bawah daripada 40 utai. Baca semut, baca nangse, orang panggil dah 40 buah ataupun sisip lem. Tapi yakni setahun tu dia baca 40 buah, 50 buah. Dan lah ni hak menagih maju lagi Korea baca sampai 60 70. Lepas tu kalau kita tengok masalah satu hari amo naik perahu hak lapis-lapis naik di Sweden. Kita nak di Sweden nak pergi ke Jerman.
Perahu besar. Perahu tu perahu Titanic dah. Cerita Titanic perahu besar tu. Lapis-lapis. Bawah kereta kebah foda. Lapis bawah kereta bah, kereta kosong duduk bawah. Latas sikit kereta apa? Kereta king, kereta begini. Kita duduk latas tu. Kapal tu besar, mari kita dah kata ke umur. Tinggi pocoknya. Lepas tu tah kapal tu dia 1000 bilik. 1000 bilik tah kapal air tu 1000 bilik. Kita duduk latas tu rasa sepuluh pocoknya tengok bawah. Lepas tu hari tu kita duk tengok Mak Saleh orang putih. Dia duk ke mana? Dia tak kecek dengan kita. Dia tak kecek sama dia. Dia duk tengok bokok surat. Bokok tengok surat ni dia. Nak royak kata orang demo wahib baca. Orang demo wahai ngaji, orang demo wahai konfa, wahai cari masa Allah kaji benda-benda yang baru untuk nak guna, untuk nak pakai, nak maju ke depan. Tapi orang kita nak baca pun kadang-kadang baca pun tak boleh. Hak tu duk jadi malas. Kadang-kadang pandai baca pun tak mau baca. Sebab itulah ilmu fak kita ni kurang. Sebab kita kurang baca. Cuba kita tengok Mak Saleh, cuba kita tengok orang Cina, cuba kita tengok orang Jepun, orang Korea, demo wahib baca. Lepas tu kalau kita tengok nari-nari Arab. Nari Arab amo biasa ingat. Amo duk jalan ke nari Arab duk kawasan Amawi, kawasan Suhamidi tu dek. Orang Arab dia buka kedai tak besar, luas lebih kurang kita ni ya. Kadang-kadang setiap itu tu duit toko-toko jual sehari tu pelan. Jual kedah lalu duit belana. Pok kita kedainya besar, kadang-kadang lekas hotel. Kau mana Kedah kacanya buka besar, tapi kadang-kadang hotel yang bertepat. Tapi dia mau buka kedah lu, duit ni toko-toko boleh wik kita lagi. Orang Arab ya lagu mana? Ni cara nak wijaya dalam hidup ni. Nak wijaya dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam kerja Orang Arab boleh-boleh hidup nego. Kalau orang tak masuk ya Quran baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang tak masuk kedah dia baca Quran. Barang mari kata Quran. Kama dia apabila orang tu baik, ya buka kitab, baca buku, baca gapo, buat kita lah ni. Kalau tak orang tak masuk tu mai apa? Cuba kaji kita di hati. Cuba kaji hati gapo yang kita dak buat ibu bapa. Pas kita nak we berkat, nak we rezeki mari muda, nak we berkat belah-belah duk saja dak buat nama. Kalau kurang demo tu baik pak kaki kita ambil wasbah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hanya lain sikit. Ni kita tengok contoh-contoh yang apa? Yang telah maju, yang telah lepas. Lepas tu Nabi jawab kata orang yang terlebih alim daripada manusia ialah orang yang berakal. Qala berkata dua-dua lagi Umar Ibn Ka'ab, man a'budun nas, siapa yang paling ibadah, yang paling duk sembah kepada Allah? Orang yang alim saat ni orang yang berakal. Patut mana orang yang berakal lagi. Cerita daripada Abdullah ibnu Mukaffa dengan Khalil tok guru bagi si bawat. Abdullah ibnu Mukaffa dia ni alim, ilmu banyak dah. Siapa nak kita pada zaman dia tu nak banding tak boleh. Orang ilmu banyak. Khalil ini orang ilmu tak banyak tapi akal yang lebih. Kemudian satu hari orang tanyakan Khalil, beripung dua orang ni. Kecek kalau mau kita kata guru lah. Tok guru sama tok guru kecek. 3 hari 3 malam tak tidur. Ni dua orang ni Abdullah ibn al-Mukaffa dengan Khalil duk kecek gi mari 3 hari 3 malam. Kecek gi kok mana Khalil tanya tahi Abdullah, boleh mu ni aling tu lalu. Abdullah kata apabila aku tengok orang ni aling, orang ni panah, aku pun usaha supaya dengan dia. Kalau dia rajin baca, aku rajin baca supaya dia. Kalau dia saat ni berjaya lah kerja, aku rajin kerja supaya dia. Jadi Abdullah ni duk kecek dengan Khalil, kena dengan Khalil gi mari. Kemudian apabila sudah bercakap buah di antara Khalil dengan Abdullah, orang tanya, "Hei Abdullah, aku nak tanya mung sikit." Abdullah ibn Khaffaf, sebab apa mung tu boleh aling? Abdullah kata aku boleh aling sebab aku apabila aku tengok seorang tu berjaya,
Seorang tu aling, maka tengok dia mau ni aling nahung. Aku tengok yang ngaji nahung baik ni. Aku pun usaha jadi baik dia. Kalau aku tengok ya kerja jaya, aku turut cara jenyak lakah ya jaya lagu mana ya jaya, aku buat turut dia. Sebab tu aku aling tu. Aku tengok hak mana yang jaya, aku ambil contoh yang jaya, aku ambil guna. Itu Abdullah katanya, sebab tu aku berjaya. Kemudian Abdullah ini dia katanya, kata Khalid jawab pada satu orang, Abdullah ini apa dia? Ilmuhu aksar min aqli. Ialah ilmu bagi Abdullah ibnu Muqaffa terlebih banyak daripada akalnya. Adapun Khalid ini akal dia terlebih banyak daripada ilmu. Patul Umar ibnu Khattab, Umar ibnu Ka'ab dan pula Abu Hurairah ada tanya lagi kepada Nabi, dia teman a'budun nas, siapa yang paling beribadat dan sembah pada Allah. Saat ni orang yang alim, siapa yang alim? Kita tak lo nama satu, orang yang berakal. Faham tak orang berakal? Orang yang cerdik, orang yang pandai kira, orang yang pandai mengaji, orang yang pandai kira, pandai mengaji, pandai letak diri, pandai letak dalam wa'amah, pandai belakang lah orang yang ada akal. Pandai kira hak dunia, pandai kira hak akhirat. Kerja dunia, kerja akhirat. Kerja dunia, semaya tak tinggal. Kerja dunia, puasa tak tinggal. Ni orang pandai, ni orang berakal. Lepas tu Umar ibnu Ka'ab dan Abu Hurairah ada tanya lagi, kepada Nabi, siapa dia yang paling beribadat, paling sembah kepada Allah? Nabi jawab katakan, qal al-aqil, ialah orang yang berakal juga. Orang yang beribadat ni orang berakal juga weh. Saat ni orang alim, orang berakal. Sebab tu cara ngaji ni pun dia kena berakal juga. Kalau ngaji pasal kampung tak boleh. Masuk pondok kampung ngaji saat ni tu deh. Kampung sterik ngaji tak boleh. Kalau orang ngaji, dia kena pandai, kena ada taktik gak dalam ngaji. Supaya juga dalam ibadat kita nak buat amal ibadat, nak wi Tuhan terima, nak wi Tuhan kabul ibadat kita, doa kita, ya kena ada cara, kena mikir, kena ada akal. Supaya orang ngaji. Sebab tu kita tengok tok kita ngaji dulu, yang ngaji ya kena ada cara ke, nak alim, nak pandai, nak bijak, ya kena ada cara dia. Dia masuk ngaji mula-mula tu ngaji hak bawah, lepas hak bawah ngaji kau tinggi, ya ada kelas dia. Lepas tu cara ibadat. Makna Nabi kata orang yang paling ibadat kepada Allah, orang yang paling sembah pada Allah, yakni orang yang berakal. Abu Bakar ni orang amal banyak ke ibu bapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia ibadat banyak ke? Dia semaya banyak ke? Dah. Abu Bakar As-Siddiq dia semaya tak banyak. Dia semaya tak banyak. Orang panggil amalan zahir ni tak banyak. Tapi kerana dia berakal, hati dia sangat-sangat halus dengan Allah, hati dia saat itu sangat-sangat lembut dengan Allah. Apabila dengar kelima Allah ataupun dengar orang baik Allahu Akbar, maka hati dia tu terbakar. Hati dia terbakar, hati dia tu hangus kerana mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Bakar. Lepas tu orang yang paling beribadat dan sembah pada Allah ialah kena kepada Abu Bakar, dan orang yang berakal kepada Allah. Orang berakal cara amal pun kena cara juga. Kalau kita beramal tak kena, kita buat amal semata-mata tak mengaji, tak belajar saja ke? Payah melalui daripada orang nak pandai, dia kena ada akal. Lepas tu orang nak semaya, dia kena pun dia kena berakal. Lepas tu nak sembah ke Tuhan, nak dia kena pun dia kena berakal. Kalau kita pergi masuk dalam semaya kita tak berakal, kadang-kadang nak semaya semacam tak sing ngaji, tak jadi juga. Semaya tapi tak reti hak semaya. Semaya pesi mano, rokok pesi mano, semaya macam mano, cara sujud lagu mano, cara kebil tak reti. Saja juga semaya dia. Makna kata orang yang beribadat yang sebenar-benar kepada Allah, yakni orang yang berakal. Nabi katanya
Qala berkata kedua lagi, kita pergi dulu. Man afdalun nas, siapa selebih-lebih daripada manusia? Nabi jawab lagi kata qal al-aqil, orang yang berakal juga, orang yang paling alim, orang yang berakal, orang yang paling ibadat kepada Allah ialah orang yang berakal, dan orang selebih-lebih bertabat di sisi Allah ialah orang yang berakal. Likulli syai'in ala, bagi tiap-tiap sesuatu Nabi kata ada alat dia, ada perkakas dia. Wa alatul mu'mini, dan alat bagi orang yang beriman kepada Allah ialah kena kepada akal. Ni alat orang beriman akal nah. Kakah remi nak ibadat Tuhan kena guna akal. Kakah bagi orang beriman yang nak sembah ke Allah kena pakai akal. Kemudian kakah bagi orang beriman dia nak sujud ke Allah, dia kena pakai akal. Sebab itulah orang tak berakal semaya dia tak sah. Orang tak berakal semaya dia tak ditaklif, supaya orang gila kita kata. Kemudian orang gila Allah Ta'ala taklif dak ke atas dia masalah semaya. Allah Ta'ala titah dak atas dia, Allah Ta'ala suruh dak atas dia, Allah Ta'ala tekan dak atas dia. Jawab kata dak, sebab dia tak ada akal. Dengan sebab dia tak ada pemikiran, dengan sebab dia tak ada akal fikiran, tak ada masalah otak, dengan sebab tu Allah Ta'ala tak titah, Allah Ta'ala tak suruh di atas yang gila. Sebab tu kita nak royak kata bagi orang mukmin, alat bagi orang mukmin, perkakas bagi orang mukmin untuk dia nak mengaji, nak belajar, nak beribadat, dan dia nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alat dia kena guna akal. Guna ibu apa? Akal kita. Ni kita nak kecek. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Faridatul Faraid daripada Tok Syekh Ahmad kita bin Muhammad Zain, dia kata setengah daripada kuliah yang 6 ialah setengah daripadanya wajib kita pelihara akal kita. Wajib kita kena jaga akal kita. Maka akal kita ni salah satu daripada kuliah yang 6. Kemudian seorang ni nak sempurna di segi mengaji dia, maka dia kena berakal. Dan nak sempurna di dalam ibadat dia, dia kena berakal. Maka makna kata alat bagi manusia, bagi orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala ini, alat dia tepat guna ialah akal bagi seorang ini. Sebab tu dengan akal kita, kita boleh tahu kata benda ni cuci. Dengan sebab akal kita, kita boleh tahu kata benda ni cuma. Dengan sebab akal kita, kita boleh tahu kata benda ni haram. Gapo haram? Arak. Gapo haram? Makan riba. Apa haram? Berzina. Apa haram? Makan maka, makan duit nak yatim. Kita boleh tahu dengan akal kita. Dan kita boleh tahu dengan kata hak ni semaya lagu ni sah. Mana semaya mi asmaya sah. Kalau kita mi asmaya sah semaya kita, tapi kalau kita semaya dengan tanpa ataupun tak ada asmaya, ini tak sah semaya kita. Karena dia dengan akal kita ni satu nikmat yang paling besar, satu nikmat yang paling agung, satu nikmat yang paling berguna sangat yang Allah Ta'ala bagi kita. Sebab tu Nabi kata seorang yang paling alim ialah seorang yang paling berakal. Seorang yang paling beribadat sembah pada Allah ialah orang yang berakal. Orang yang paling lebih di sisi Allah ialah orang yang berakal. Sebab tu jagalah ibu bapa akal yang Tuhan beri kita lagi ni. Jangan kita kenaklah akal kita. Kemudian cara kita nak bela akal kita, ya ada cara dia. Yakni kita jangan duk makan benda-benda hak tak comel. Lepas tu kalau tok kenali Kelantan, ya suruh paten nikah. Tok kenali Kelantan, tok boli di Kelantan, tok kenali ni kita dengar semua dah. Tok kita duk cerita tok kenali kan. Kemudian amun nak cerita tok kenali. Dengar malam ni dengar cerita Tok Kenali. Tok Kenali Kelantan satu hari ulat ada semua di kaki dia. Ulat ada semua di kaki dia. Biar dia nak ambil asmaya, dia waktu ambil ulat tak luar. Dia cabut, ulat tak luar. Dia nak cerita dengan ngantuk sikit ni, perhati molek cerita ni. Kita Tok Kenali Kelantan satu hari dia sakit, maka ulat ada di kaki dia.
Kemudian ulat ada di kaki dia, maka ketika dia sakni nami asmaya, maka dia ambil ulat awak tubik. Dia mau kata, "Hei kenali, kenapa mu cabut tubik ulat tak luar, lepas pada mu ambil asmaya mu bubuk klik ulat? Apa mu tak penyek-penyek wi mapuh selalu dah?" Dia kata. Nah, dia mau kata ke dia, dia kata, "Hei sianung ben sianung, aku tahu kata ulat ni, ku tahu kata Tuhan jadi dia saat ni tu ialah rezeki dia di kaki aku. Sebab tu ketika aku ambil asmaya, aku basuh-basuh, aku cabut dia tak luar. Apabila aku sudah ambil asmaya, aku ambil dia buh di dalam kaki aku semula. Karena rezeki dia sini." Ini tok kenali. Apa tu tok kenali ni? Siapa sekarang kubur duk bau sedap. Kubur duk bau sedap. Lepas tu kalau kita pergi kubur Tok Nali di Kelantan, dia mau kata mempunyai bahu kau di kubur Tok Nali. Hai dak, dia mau kata bahulah ni yak zame-zame lagi. Pak ibu bapa, kita nak mati kita kena tinggal jaksa. Jangan kita mati tinggal jaksa hak tak boleh. Yakni kita tinggal jaksa seperti para nabi, ataupun kita tinggal jaksa seperti para sahabat, kita tinggal jaksa seperti tabi'in. Mana jaksa orang aulia Allah, jaksa bagi para nabi, oh banyak jaksanya. Seperti para aulia ia tinggal jaksa, ulama ia tinggal jaksa. Mana jaksa mereka? Ni kitab-kitab ia tinggal jaksa. Lepas tu kita di sini gapo jaksa kita nak tinggal? Tadika masalah. Dia mau kata, oh mamak tu, dia mau kata Yusuf tu, Allah masa dia hidup dulu dia kerja sungguh kerana masjid, dia kerja sungguh hatarika. Kalau Kak Zah pun dah cara sungguh hatarika. Misalnya Kak Zah Fauziah masalah Allah, dia cara sungguh hatarika. Gua apa tak ada kira ngaletih ngapa nak susah lah, dia cara sungguh siapa rebah suku semai. Kemudian kita ni manusia yang Allah sebut tadi, walaqad karramna bani Adam, Allah Subhanahu wa taala sudah mulia kepada anak cucu tu Adam. Maka kita wipade dengan Allah taala moho kita, dengan Allah taala cak kita, dengan Allah taala panggil kita manusia yang termulia. Anak cucu tu Adam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dicak oleh Allah dengan kata mulia, dihormati oleh Allah. Bukan nak apa, bukan raja negeri yang gawa, yang cak kita moho kita, kata kita manusia yang mulia ialah Allah Ta'ala sendiri yang moho kita dalam Quran ta, walaqad karramna bani Adam, sesungguh kami sudah mulia kepada anak cucu tak ada. Bukan orang luar, bukan nak apa, bukan belak, bukan raja negeri, yakni Allah Ta'ala tuai Allah, tuai langit dan bumi, beri kemuliaan kepada kita. Lepas tu kemuliaan ini kita nak pakak-pakak jaga. Tak supaya kita hari ni ibu bapa waktu dah ni, lepas tu kita nak royaknya pemimpin-pemimpin yang adil. Setengah daripadanya alat bagi orang mukmin ialah akal. Akal kita guna wi molek. Kita tengok deh orang-orang dulu akal sangat-sangat bijak. Lepas tu akal orang ni ada otak geliga, otak tak geliga, otak biasa, otak ya ada krek-krek otak dia. Kemudian kalau kita tengok Imam Syafi'i kita rahimallah, ataupun tengok daripada Abu Hanifah ni otak fok-fok bijak aja ni. Imam Syafi'i dia masa kecil-kecil, dia saat itu satu budak yang sangat-sangat bijak. Kama dia Syafi'i kalau dia jalan baik kita kat ni dia nampak habis ni. Masuklah pala dia habis. Nak royak otak Imam Syafi'i kita, dia bijak. Dia kena katuk linga dia, kena pekuk. Kalau dia lalu mari ke kawasan moh kita reduk ngopak tarik, masuklah telinga dia habis. Kalau dia tengok gapo dia nampak habis. Kalau dia dengar gapo masuklah pala dia habis. Sebab tu dia mengapa kita muatak bagi Imam Malik masanya berapa hari, yakni semalam mai dua apa semalam mai hadis tu beribu-ribu masuk dalam kepala. Yang ngapa lek ni dia masuk lek ni masuk belah-belah dah. Ngapa brah napa supaya dengan kerang gawa kai kesan tu otak dia tu macam tu. Tengok lek ni nampak habis, habis lek ni pula nak ya kata kadang-kadang tak buka lek ni masuk dah. Nak ya kata otak dia semacam kan kai kesan, yakni orang panggil benda hak duk taswirkan kertas-kertas tu. Dah. Kemudian otak orang ni
Sebab tu kita nak kecek buat otaknya. Banyak pun kita duk merusakkan otak ni. Banyak manusia kita duk merusak otak yang Allah Ta'ala bagi pada kita di hari ni. Banyak manusia otak yang Allah Ta'ala bagi, anak orang panggil satu perkara yang bernilai, satu perkara yang berharga, nak lebih manusia dengan sebab akal, nak lebih manusia sebab akal, nak tinggi dalam ibadat dengan sebab akal, nak tinggi dalam ilmu dengan sebab akalnya. Kemudian kita di hari ini, kita tahu belakang dah, di satu hari kita kena mati, satu hari kita dibangkitkan. Satu hari kita saat itu dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari dibangkit ni kita nak kecek punya malam ni imam muadil. Sebab pemimpin masa sekarang ni pemimpin lagu mana? Kalau pemimpin yang adil ialah pemimpin ini yang Allah Taala bagi kurnia, Allah Taala bagi istimewa supaya Umar Ibnu Khattab. Umar Ibnu Khattab pada masa dia jadi Amirul Mukminin, Umar ni dulu dia Allah dah bunuh anak hidup-hidup dia. Masa dia kufur, masa dia kafir, masa jahiliah dulu, Umar Ibnu Khattab dia pernah bunuh anak tina dia umur 4-5 tahun, ya kamu hidup-hidup. Ni Umar Ibnu Khattab. Kemudian kita dengar belakang dah kisah Umar. Sejarah Umar dikatakan apa? Abu Hafsin. Apa mana Abu Hafsin? Yakni bapa singa. Orang kedebel di zaman itu. Orang debel di zaman jahiliyah, salah satu daripada Umar Ibnu Khattab, dan salah satu lagi daripada Umar Ibnu Hisham ialah kena pada Abu Jahal. Kemudian kisahnya Umar. Ini kita nak penerangi kepada pemimpin-pemimpin yang ada di hadapan nak kalau ada sini. Nah, kita cuba fikir Umar ni, tengok kenapa dia saat itu dikatakan Al-Amirul Mukmin Al-Adil, imam mukmin yang adil. Kemudian Umar Ibnu Khattab apabila dia masuk Islam dengan sebab berkat doa Nabi. Nabi kata kan, Nabi apabila pada masa Nabi dakwah di kota Mekah, masanya 13 tahun, Umar saat ni belum Islam. Nabi saat ni tu kena duk menusuk di dalam keadaan semaya. Sahabat-sahabat kena semaya di celah batu. Namanya sekarang ni tu dengan keadaan sembunyi di. Tapi apabila Nabi berdoa katakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Wahai Allah, minta tolonglah, memberi kemuliaanlah, memberi kemuliaanlah agama Islam ini bi ahadil umarai, dengan salah satu daripada dua umat ini. Nabi ada akad tangi dengan Allah, Allahumma a'izzal Islam, wahai Allah, minta tolonglah Islam, minta memberi kuatlah Islam bi ahadil umarai, dengan salah satu daripada dua umat ini. Yang pertama Umar Ibnu Khattab, yang kedua Umar Ibnu Hisham. Nabi ada berdoa dengan Allah, tapi kita lah ni nak satu kali berdoa dengan Tuhan kita. Nak tak ada berdoa dengan Tuhan, nak kata tak ada berdoa. Kita berdoa kita. Sara Nabi, orang rapat dengan Allah. Sara Nabi dikatakan Rasulullah, nak buat satu-satu kali doa tak pernah tinggal. Apabila agama Islam ketika ni tak kuat sangat lagi, Nabi berdoa dengan Allah, Allahumma izzal Islam bi ahadil umarai. Hei Allah, minta muwi perkuatlah agama Islam ini dengan salah satu daripada umat. Kama dia umat ni sangat baiknya. Kama dia satu ketika Allah Ta'ala nak hidayah pada umat. Sebab benda hidayah ni Allahu Akbar, benda yang kita tak nampak, benda yang kita tak kelih, benda yang kita tak gari. Allah Ta'ala nak hidayah pada siapa, itu Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala kata dah, Allah Ta'ala kata kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam teriak menangis kerana bapa saudara tu mati, Abu Talib belum memelukkan Islam, belum mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi teriak,
Nabi menangis kerana bimbang pada bapa saudara saat itu tak bahu syurga sebab tak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi teriak. Siapa Nabi teriak? Ambil aliyo Nabi. Nabi ambil aliyo dia lama di pak darah dia. Lama ambil di kepala hingga suk di kaki pak darah dia. Maka kata ulamanya, azab yang paling ringan sekali di akhirat ialah pak saudara Nabi Abu Talib kerana Tuhan ambil tapak kaki dia, tak api neraka gelegak otak geluk kerana api neraka di tapak kaki. Ini nak yak kata buku hidayah ialah Allah. Buku tunjuk hidayah ialah Allah. Beri penerangan Allah, tak ada yang lain. Sebab tu kena berdoa. Nabi sendiri doa sama. Doa dengan Allah. Tika Nabi duduk di perangai badar ke, mun oyak pakar-pakar sikit-sikit. Nabi saat ni duduk di perangai badar, tika perangai badar Nabi tu apa orang dengan sahabat-sahabat. Yang sebut di dalam cerita dalam hadisnya 100, 313 orang ahli badar. Ahli badar 313 dan setengah riwayat 314 orang. Kemudian Nabi saat itu sahabat-sahabat buat khemah di atas satu bukit. Kita pergi Mekah tahu Badar. Nah, kalau ibu bapa pergi Mekah mana pergi? Di Mekah di Badar sana. Panas sana. Patut orang mati dalam medan peperangan Badar 18 orang semua. Patut sahabat tu mati 18 orang dan puak kafir mati 70. Nabi berdoa oleh khemah tanah. Nabi akhir suk ni. Akhir tangan tinggi gini nampak tiak ni. Nabi royak Tuhan guna, ya Allah, ya Ilahi, minta tolonglah kami pada hari ni ya Allah. Kalau sekira kamu matikan kami 313 ni, agamamu akan mati ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, membantulah kami. Kalau kami mati pada hari ni, agamamu tak boleh hidup ya Allah. Nabi berdoa dengan Allah, ke tangan siapa nampak teriak weh. Pak kita di hari ni pernah kedak teriak dengan Allah? Pernah kedak teriak royak Tuhan? Pernah royak kedak pada Allah? Nabi teriak menangis siapa basah janggut-janggut Nabi. Doa ya Allah, minta tolong kami ya Allah, minta membantu kami dalam medan peperangan ya Allah. Kalau kami mati dalam medan peperangan Badar, siapa dia lagi nak bangun agamamu ya Allah? Ini Nabi berdoa dengan Allah, tak tinggal doa. Tapi kita di hari ni, Allahu Akbar, tak pernah doa, tak pernah royak Tuhan, tapi nak benar Tuhan. Sebab Tuhan kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an. Tuhan kata dah, wa iza sa'alaka ibadi, apabila berbohong akan dikau oleh hamba-hambaku Muhammad, inni fa inni qarib. Tuhan kata aku ni dekat dengan hamba tu, aku hampir dengan hamba tu, aku hampir dan dekat dengan dia. Iza gawa fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku memperkenankan akan doa bagi orang yang berdoa. Doa ibu bapa, doa. Patut doa kita saat ni tu, kita berdoa hadap kiblat. Patut berdoa kita jangan makan harta haram, doa kita jangan makan harta anak yatim, berdoa kita jangan duk makan benda-benda tabat. Patut masalah di kita kata Umar Ibn Khattab satu pemimpin. Kemudian Umar apabila dia jadi pemimpin selepas pada Abu Bakar. Berapa mana cerita dah? Rengkah-rengkahnya mula-mula sekali di dalam pemimpin Islam. Dulu kerajaan Islam kita kata ad-daulah Islamiyah. Kerajaan Islam pada zaman Nabi tak mana? Ialah tak di Al-Madinatul Munawwarah. Kerajaan Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluan tak mana mengeluang? Ialah tak di Al-Madinatul Munawwarah. Kerajaan Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak di mana kerajaan Islam? Mengeluar di mana? Di Al-Madinatul Munawwarah. Al-Madinatul Munawwarah dulu bukan nama Al-Madinah, nama Yathrib. Yathrib. Ingat mulai berapa? Madinah asal bukan nama Al-Madinatul Munawwarah, yakni orang Arab digelar dan dikenali di kalangan orang Arab nama Yathrib. Apabila Yathrib ini negara dan kampung dan negeri yang sangat-sangat penyakit, yang sangat-sangat bala. Ketika Nabi pergi sana, banyak orang kena penyakit taun, banyak orang kena penyakit cerah muntah siapa mati siapa nak, tinggal umur siapa tinggal keluarga dengan sebab penyakit cerah muntah.
Apabila Nabi pergi kepada Madinah, Nabi berdoa, Allahumma dfa'annal bala' wal waba' wat taun. Nabi berdoa, Allahumma dfa'al baga, Allahumma dfa'annal bala' wal bawa wal waba' wat taun. Hei Allah, minta muntalaklah daripada kami, daripada bala, daripada wabak, daripada nyakit. Pala ni lah nyakit Covid ni. Ni setengah daripada wabak dah ni. Setengah daripada nyakit taun, setengah daripada nyakit apa? Nyakit wabak dan nyakit orang panggil jakit. Sebab tu di hari ni kita kena banyak berdoa. Kena banyak berdoa. Dengan Allah Ta'ala pas semaya janganlah. Sudah semaya pak akid pengugis lalu dah. Pas nak beri berkat. Ibu bapa. Sudah semaya pak bakit pengugis lalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kadang minta email tak ada nak salat dua ya bangun berat lagi dah. Wisalah tu duk tenih dulu, duk tenih zikir katik la ilaha illallah ataupun astaghfirullahalazim, 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 berdoa wirid. InsyaAllah kalau kita beramal macam ni, insyaAllah. Lepas tu di dalam Islam tu, Madinah dulu nama Yasrib, Nabi berdoa, maka lepas pada penyakit sani Tuhan apa, Tuhan sani perhilang nyakit taun, nyakit curah mutah di Madinah, Nabi gelarkan Madinah Al-Madinatul Munawwarah. Nabi duk ratah berapa tahun? Nabi Madinah, Mekah 13, mari duk Madinah saat ni tu 10 tahun, jadi umurnya Nabi 63 tahun. 63 tahun Nabi ngetah Madinah berapa tahun ya ibu bapa? Yakni 10 tahun saja Nabi duk reta di Madinah dan berlaku di dalam tu peperangan 32 kali Nabi perang sekali dengan sahabat kepada tempat yang bermasing-masing. Kemudian di dalam tu selepas daripada Nabi Nabi saat itu wafat. Dah mula-mula sekali Nabi tu nak wafat, Nabi kata gana ibu bapa. Mau nak pergi pada cerita bagi Umar ni, Nabi saat itu apabila belum pada dia nak mati saat ni, dah Nabi saat ni belum pada dia nak mati, belum pada dia nak wafat, Nabi tanya apa? Nabi dah Siti Aisyah dengar di telinga dia, Nabi kata as-salah as-salah. Belum pada Nabi nak mati, Nabi kata as-salah as-salah. Kata ulama setengahnya. Dan kata setengah ulama Nabi nak wafat, Nabi katanya apa? Ummati, ummati, ummati. Dan kata setengah ulama lagi Nabi kata sekarang belum daripada nyawa Nabi nak habis, Nabi kata ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Ini khilaf di antara riwayat-riwayat daripada ulama al-muhaddisin. Kata setengah Nabi belum nak wafat, Nabi telih tengok hari tu Nabi nak email tali ya Abu Bakar anta ya Allah kum ya Allah angkat bangun diri jadi imam ganti pada kami tak rak Nabi semaya lek belakang. Lepas tu Nabi nak tubik tali, Nabi tak rak sangat tidur tak riba Siti Aisyah. Aisyah pergi Nabi panas sangat menguaknya. Nabi kata hi Aisyah mumik gereba aisan itu juga tak aku panas sangat-sangat Aisyah. Kemudian Aisyah dengar, apabila Nabi duk tahriba Aisyah, Nabi kata as-salah as-salah. Ini hak sahabat royak ceritaan daripada Siti Aisyah. Nabi duk tahriba Siti Aisyah, Nabi kata as-salah as-salah. Kenapa? Yakni Nabi tak ada tanya anak dia duk mana, Nabi tak ada tanya bini yang kedua yang tiga duk mana, Nabi tak ada tanya cucu dia duk mana. Dia tanya kita, dia bimbang pada umat-umat ni takut tinggal semaya. Dah lepas pada Nabi tu wafat, maka orang yang pimpinkan negara-negara Islam di Madinah berapa weh? 4 orang. Mula-mula sekali. Ni nak cek para hang pemimpin. Orang retah ke Madinah lepas daripada Nabi. Nabi retah lepas pada hijrah daripada Makkah Al-Mukarramah ialah 10 tahun. Lepas daripada Nabi wafat, siapa dia kata? Ialah daripada Al-Khulafa'ur Rashidin, daripada khalifah-khalifah Pak. Mana khalifah Pak? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, ni tua Nabi. Yang kedua Umar Ibn Khattab, ialah tua Nabi. Anak Sayyidina Abu Bakar ialah kena pada Siti Aisyah. Dan Umar Ibn Khattab ialah tua Nabi. Anak hak boleh dengan Nabi nama Hafsah.
Hafsah bintu Umar, ialah Hafsah bintu Umar. Sebab 5 dua orang ni, nah sahabat pak ni tok tua Nabi ni, Abu Bakar tok tua Nabi. Hak Nabi boleh anak Abu Bakar ialah nama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Siti Aisyah menikah dengan Nabi umur 9 tahun. Nabi gelar pada Aisyah nama Humaira, yakni unta yang merah. Dan hak nikah dengan anak Sayyidina Umar ialah nama Hafsah. Hafsah. Nama dia Hafsah ni ialah isteri Nabi di syurga. Satu hari Nabi biasa cerai Hafsah. Nabi cerai Hafsah sebab Hafsah ni lawan Nabi, tak dengar kata Nabi, tak dengar cerita Nabi, tak tengok Nabi. Nabi tolak Aisyah, Nabi tolak Hafsah. Maka Jibril turun mari di langit. Dia kata, ya Muhammad, Allah pesan ke aku, murajaklah Hafsah, murajak kelik, mengembali kelik sebagai isteri. Irji Hafsah, mengembali murajak balik Hafsah, kerana Hafsah ini akan jadi isterimu di dalam syurga satu hari. Lepas tu fok tino hak debel dalam syurga 4 orang ya. Angan molek siapa dia nak debel pada ni, wak molek lah ni. Wak budu pun wi molek, jam musik rabu wi molek. Sana niat kau lain. Kalau nak wi jadi lebih supaya Siti Aisyah, nak wi lebih seperti Hafsah, nak wi lebih seperti Siti Maryam, nak wi lebih seperti Siti Fatimah. Fak ni jadi raja di dalam akhirat. Orang panggil perempuan yang paling tinggi di syurga Allah. Mana Siti Fatimah, Siti Aisyah, lagi pula Hafsah, lagi pula Siti Maryam. Orang perempuan 4 orang ni yang lebih di dalam syurga Allah. Lepas tu kalau kita nak lebih di hari ni, maka kita kena jagalah amalan kita, kita kena jagalah kedudukan kita kena jaga aurah kita ibu bapa. Pakai kain wi molek, pakai kain kelubung pun wi labuh-labuh sikit lah ibu bapa. Sebab tu kita nyanyo tengok kepada adik-adik kita, tapi ia bahasa handsome sisi dia, ia bahasa kata hebat, tapi akhirat esok dia paling nyanyo di sisi Allah Ta'ala. Pakai wi molek, katuk rambut wi molek, katuk kadang-kadang orang kita dak pahat kubur rambut ya, lepas dah nak kangi duk luar tak ada apa dak. Pak kita kena ingat ibu bapa dan adik-adik semua, kalau kita pergi lepas rambut, kita dosa sekali dah sebab lepas rambut. Lepas tu kalau orang jatuh kita tengok rambut kita dosa 2 kali. Yang pertama kita buka aurah sebab buka rambut. Yang kedua orang jatuh mereka tengok rambut kita dosa 2 kali. 2 kali dosa di satu perkara. Supaya kita buka baju kita, tangan kita nampak ni dah. Dia duk kata tudung aurat ni tudung kepala saja. Buka baju tak apa, nampak siku tak ada apa. Berdosa tu kerana ni aurat. Kerana orang tina ni muka dengan tangan dia boleh buka di hadapan lelaki ajnabi. Kalau dia buka, makna kata dia tu berdosa. Dia kena tanggung dosa di hadapan Allah Ta'ala. Ini kena jaga. Hak ni dia jadi tak berkat dalam rumah tangga kita ni. Kita tak kena di mana weh. Kerja tu pun tak naik, kerja ni pun tak naik target, nego pun tak berjaya, jing benar tu modal sekali pun bergerak, tu modal sekali lipat meja, kok mana boleh tak berjaya. Cuba cek lah keluarga dulu, cek dalam rumah tangga dulu, cara kehidupan dalam rumah tangga lagu mana kita, supaya dengan Siti Aisyah duduk dengan Nabi ke tak, supaya Siti Fatimah duduk dengan Ali ke tak, supaya Hafsah duduk dengan Nabi ke tak. Tengok supaya ke tak. Dah supaya gedak dengan Ali, duduk dengan Siti Fatimah. Ali satu ketika dapur Nabi saat itu dek. Tengok tok tua Nabi 2 orang, Abu Bakar dan Umar. Natu Nabi ialah Uthman. Uthman ni nikah anak Nabi 2 orang. Sebab tu orang panggil Uthman, Nabi gelar dia Dzunnuraini, orang yang mempunyai cahaya, 2 cahaya. Karena dia nikah mula-mula anak Nabi yang bernama Ruqayyah. Karena dia lepas pada Ruqayyah meninggal dunia, Nabi pula seorang anak dia bernama Zainab.
Bermakna Uthman ni dapat berkahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Zainab. Sebab tu Nabi gelar kepada Uthman Dhunnuraini, orang yang mempunyai dua cahaya, dua cuaca. Karena dia dapat berkahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Zainab. Dan menantu Nabi seorang lagi, siapa dia? Ali karramallahu wajah. Sebab tu kali kita dengar kitab dia tak sebut anak Ali radhiyallahu anhu, berarti molek ibu bapa. Sebab pada kitab dia tulis Ali ibnu Abi Talib, bukan radhiyallahu anhu lakak dia. Golek ke ulama ni karramallahu wajah. Ali ni lakak dia digelarkan oleh ulamanya dengan kata karramallahu wajah, yang telah mulia akan mukanya, muka Ali. Sebab apa? Ali ni sepupu yang dengan Nabi. Karena ayah Nabi dengan siapa dia? Dengan ayah Ali, dua beradik. Cuba kita tengok mik daripada Abdi Manafin. Kama dia anak bagi Abdi Manaf namanya Hashim. Kama dia Hashim ni dia tubiknya balik ni, siapa dia? Ialah Hashim, dia tubik dia Hashim, tubik Ibn Sakhrin, tubik kepada Abu Sufyan bin Abga, Muawiyah bin Abi Sufyan, Sufyan, nah, Sakhrin, lagi pula apa? Abu Sufyan dan Muawiyah. Belah ni Abga, Abdul Manaf, dia tubiknya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib tubik Abu Talib, tubik Abdullah pak Nabi. Ni orang panggil keluarga-keluarga Nabi. Kemudiannya Ali dengan Nabi sepupu. Lepas tu Ali yang semenjak budak dia tak biasa sembah pada tokau. Muka dia ni, dahi dia ni, dia tak biasa sujud kepada berhala. Karena ni ulama saat ni tu we pilih apa? We gelar dia karramallahu wajhah, yakni yang mulia akan dia saat ni, akan mukanya. Kemudian Sayyidina Ali saat itu dah apabila Allah Subhanahu wa taala wi susah kepada Ali. Dah wi kesusahan kepada Ali dah. Gapo dia? Yakni tak ada makan ni. Menantu Nabi hak susah ialah Ali. Ali dikatakan menantu Nabi yang sangat-sangat susah, lagi pula yang sangat-sangat tak ada. Dah satu ketika Siti Fatimah. Dah dia tu rahmat ni kamu jawab nah wahuk ni. Oh rahmat kita hujan ni jadi saksi bagi orang sini ni, bagi mokcik-mokcik sini hujan Allah dia ni mari dengan ceramah ya Allah, oh minta ampunlah dosa dia. Dah kalau lari kelik kacuk lah malam ni. Dah duduk tengah hujan tu, Tuhan kata Allah hujan tu jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Kata mokcik-mokcik sini lawa semua jak pagi tak ada lagi, isi budu lah jebur, nah isi sama dalam jabir deh. Lagi pula malam dengan ceramah pula ya Allah memasuklah dalam syurga ya Allah. Dah dah kemudian Ali apabila dia susah, jannatu Nabi hak susah ialah Ali. 3 bulan kata ulama dia tak berasak dapur. Dapur tak berasak. Dapur Ali saat ni tu tak berasak saat ni tu 3 bulan. Siti Fatimah tak ada kata beli kerana tak kerja ni. Siti Fatimah tak kata apa. Kalau buat kita lah ni tak ada makan ni lepas buyuk. Lepas buyuk ngano memang tak ada kerja, malah kerja apa kerja ni. Kata macam-macam, tak muh dah kumung gini-gini macam-macam lah kalau kita lah ni. Tapi Fatimah tak kata apa. Fatimah kata alhamdulillah. Beli kata mu ada gedak tu loti tu. Tak ada beli. Loti pecah-pecah nak cicah dengan cuka tak ada beli oh. Tak ada kata beli gano beli malah kerja beli gano gini-gini dah. Tak apa kita lah ni. Kalau abang tak kerja sikit tawi duit. Tak rak mah mamak tu. Tak rak mah Allah tu Yusuf tu ni. Malah kerja tak ambuh dah dia. Tak ambuh dah. Boleh duit banyak senyum dah. Tu kita. Nah, tapi Fatimah tak kata gapo. Ali saat ni tu sangat-sangat susah hati ni kerana dia tak ada makan ni. Satu hari Ali pun semai asmaya. Asmaya saat ni duk semaya saat ni dek. Apabila akad kebin nak yata ni semaya hak Tuhan terima. Kita kena jadi semaya serupa dengan Ali ni. Ali semaya ke mana? Ali apabila dia takbir pak susah nak royak kita nak royak mengayuh hadiah dengan Tuhan.
apabila ya kebepat Allahu Akbar susah tahu nak royak piyo. Tak ada makan 3 bulan, dapur tak berasak 3 bulan. Fatimah tak kata apa, ya pun tak kata apa. Sangat-sangat susah. Orang Arab susah sungguh. Loti nak cicah pun tak ada, nak cicah cuka pun tak ada. Ali pun semaya Allahu Akbar. Kisah di dapur no yata semaya Ali ada gawa, ada power. Semaya Ali ada sakinah. Semaya Ali dikabul oleh Allah, Ali akan kebe Allahu Akbar. Dapur di dapur no kisah rem musing we. Kisah rem musing tubik tepung, tubik gandung we. Ini nak royak kata hikmah Allah kepada Ali karramallahu wajhah. Apabila dia mengayuh kepada Allah dengan penuh hati kepada Allah, dia akan takbir. Kisah duk dapur tu musing tubik tepung, maka Fatimah saat ni kita dah ngatak satu tah penuh, gimik tah lain tak ada penuh, tak ada tah penuh. Siapa penuh habis bekas-bekas duk di dapur. Kama dia Ali pun tak hawana. Fatimah pun ya beli ni tengok kisah duk musing ni, moh mek gawa bekas-bekas bu penuh habis dah beli. Balik kata begitu lalu ke? Balik ya pun kita tengok ngisah duk musing lagi. Ali pun pergi pegang ngisah duk musing saat ni. Apabila Ali pegang ngisah duk musing saat ni, maka beritaan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kisah di rumah Ali dengan Fatimah duk musing ya Rasulullah, tubik tepung tak ada berhenti ya Rasulullah. Maka Rasulullah dengar, tapi Ali pergi pegang ya Rasulullah. Patu kama dia apabila dengar lagu tu, Rasulullah pun panggil Ali, royak ke Ali, hei Ali, sekiranya kalau mung saat ni tak pergi pegangkan kisaran itu, maka kisaran saat itu akan musing sampai hari kiamat. Maka ini setengah daripada ceritaan daripada Al-Khulafa'ur Rasyidin. Patu Umar Nabi kita berdoa, Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ataupun Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarai, yakni ya Allah minta engkau memperkuat dan memberi mulia dan beri gagah dan kuat agama Islam dengan salah satu pada Umar ni jadi pemimpin lagu anak ibu bapa. Ni kita kena tiru ni pemimpin sekarang lah ni. Umar ketika dia jadi pemimpin, Allah masya-Allah uji dia. Tak apa nak buat rana Tuhan nak buat turun, kita terimalah. Kita kena reda lah dengan qada dan qadar Tuhan. Kata orang sini yang letih lama Tuhan nak sejuk sikit hati dia.